Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila darsin jadid. Wa insyaallah fi hadzal liqa' nadrusu mawdu'an jadidan wa huwa tasriful af'al. Okey, tasriful af'al. Okey, untuk pengetahuan semua seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, ya, al-kalimatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Kita tahu perkataan dalam bahasa Arab ni kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Kata nama, kata kerja dan juga huruf kata sendi. Jadi hari ni kita nak tengok sedikit tentang fi'il kata kerja. Okey, selalu orang kata ya Allah bahasa Arab ni sangatlah susah. Okey, tapi kalau kamu dah tahu tips dia, okey, mana kunci dia, insya-Allah ya benda tu akan jadi senang bagi kita. Okey, kita tengok dulu al-fi'lul madhi, ya. Fi'lul madhi maksudnya perkara yang telah lampau. Okey, benda yang telah berlaku, okey, pekerjaan yang telah dilakukan. Okey, jadi dalam bahasa Arab ni dia tak macam bahasa-bahasa lain. Okey, kalau bahasa Melayu satu saja. Okey, contohnya tadi saya tertidur tadi. Dia tengah tidur. Pukul berapa nak tidur? Kan? So dia yang guna dia semua sama. Okey, kalau bahasa Inggeris pula, okey, kita hanya bezakan sikit saja antara singular dengan plural. Okey, contoh kalau I, you, we, they, kita guna yang tak ada S. Okay, contoh they sleep, I sleeps, I sleep, she sleeps. Macam tu saja kan. Tapi dalam bahasa Arab kita boleh bahagikan fi'il ni kepada 14 pecahan. Apa yang 14 pecahan tu kita tengok berdasarkan dhamir dia. Dhamir ni kita boleh katakan kata ganti nama diri. Okey, sama macam bahasa Melayu kita ada kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga. Kata ganti diri yang pertama maksudnya saya lah ataupun kami, orang yang bercakap. Dhamirul mutakallim. Okey, orang yang kedua, orang yang berada depan kita. Kita cakap dengan dia. Anta, kamu. Okey, kamu semua. Okey, yang tu kata ganti nama diri kedua atau kita panggil mukhatab. Okey, yang ketiga adalah dhamirul ghaib. Okey, kata ganti nama diri yang ketiga maksudnya orang tu kita tak cakap depan dia. Okey, mungkin dia di sana. Okey, dia di sana. Okey, so kita cakap ada 3 lah. Okey, jadi dan 3 ni tak semudah begitu saja sebab setiapnya dibezakan antara bilangan. Okey, seorang lain, 2 orang kita sebut lain, 3 orang lain dan dia associate pula. Okey, dia berpadanan pula dengan jantina. Okey, seorang lelaki kata ganti nama kedua macam ni. 2 orang perempuan kata ganti nama ketiga macam ni. So kalau kita ingat rules dia, insya-Allah okey dia akan senang. Okey, kita tengok dulu fi'il madhi. Okey, kita tengok dhamir. Mungkin ada yang pernah belajar dhamir ni guna tangan. Guna jari tangan kita kan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ya, tak kiralah kaedah macam mana pun yang anda gunakan, bila kamu boleh faham, that mean you are so good lah. Okey. Okey. Huwa, okey, kita bahagikan. Ustazah ada letakkan warna, kita boleh tengok warna di sini. Pihak ketiga, okey, dhamir ghaib, maksudnya kita nak kata dia, tapi dia, skala seorang dia. Huwa, okey, jadi fi'il yang kita guna adalah dhahaba. Dia telah pergi. Contohnya kita nak kata dia telah pergi ke pasar. Huwa dhahaba ila suqi. Okey. Semua kena guna huwa je kau Ustazah. Kalau saya nak guna nama orang boleh tak? Boleh. Okey, boleh ya. Contoh Ahmad. Ahmad seorang lelaki. Ahmad pun sama macam huwa. Ahmad dhahaba ila suqi. Ahmad telah pergi ke pasar. Okey. Contoh kita kata pelajar itu telah pergi ke sekolah. Boleh tak? Boleh.
At-talibu dhahaba ilal madrasati fi sabah. Pelajar lelaki itu telah pergi ke sekolah pada waktu pagi. Okey. Contoh kalau kita kata Ahmad, okey, tapi kita tambah imbuhan yang menunjukkan perempuan. Ahmad zahabat. Salah lah. Okey, okey. Huma dua orang lelaki, kita guna zahaba. Ya, kita tambah alif di belakang dia sikit Kita tambah alif di belakang dia. Nampak Ustazah ada warnakan merah kat sini. Contoh, huma mereka berdua zahaba ila suqi, telah pergi ke pasar. Katakanlah kita buang perkataan huma ni. Okey, kita kata zahaba ila suqi. Kita boleh faham daripada konteks ayat ni yang pergi ke pasar adalah dua orang lelaki. Kita boleh faham. Sebab tu bahasa Arab ni kalau kita buang dhamir dia pun kita boleh nampak daripada dalam kata kerja tu ada simbol, ada formula yang menunjukkan dia tu kepunyaan siapa. Contoh, Umar wa Sulaiman zahaba ila suqi. Okey, dua orang kan? Mereka berdua telah pergi ke pasar. Okey, yang ketiga adalah hum. Hum adalah jamak untuk muzakkar lelaki. 3 orang ataupun lebih. Okey, kita guna zahabu. Kita ada wawul jamaah di sini Kita ada waw yang menunjukkan ramai. Hum zahabu ila suqi. Mereka semua telah pergi ke pasar. Okey, kalau kita nak tukarkan, contoh kita guna al-muslimuna. Okey, ramai orang Islam zahabu ilal masjid. Okey, mereka telah pergi ke masjid. So nampak, boleh nampak yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua adalah dhamir ghaib tetapi untuk muannas. Okey, untuk perempuan. Contohnya kita ada hiya. Hiya zahabat. Hiya dia seorang perempuan. Zahabat dia telah pergi. Hiya zahabat ila suqi. Okey. Tengok dia tambah ta di belakang. Okey, fi'il 3 yang tadi tu kita tambahkan ta di belakang. Fatimah zahabat ila suqi. Contoh. Okey, Fatimah telah pergi ke pasar. Huma. Huma untuk perempuan. Okey, sama zahabata. Tadi huma untuk lelaki, zahaba. Okey, tak ada ta. Tapi untuk perempuan ada ta. Huma zahabata ila suqi. Mereka berdua telah pergi ke pasar. Okey. Aisyah wa ummuha. Aisyah dan ibunya zahabata ilal Madinah, telah pergi ke pasar. Okey. Hunna. Hunna menunjukkan bilangan 3 orang. 3 perempuan ataupun ramai perempuan tapi mereka bukan kita bercakap dengan dia. Okey, mungkin mereka di sana tu. Okey. Hunna zahabna ila dukkan. Mereka bertiga ataupun ramai mereka ni semua telah pergi ke kedai. Okey. Kita nak ganti hunna. At-tabibatu. Tengok jamak muannas salim kan? Ada alif dan ta. Maksudnya ramai doktor perempuan. Zahabna ilal amali. Mereka telah pergi ke kerja. Okey. Jadi kalau kamu tengok sini sebab tu Ustazah kata daripada awal hari tu, limadza nata'allamu at-tadhkir wa at-ta'nis. Kenapa kita belajar muannas, muzakkar, mufrad, musanna, jamak? Sebab semua ni akan berkaitan dengan macam ni, fi'il pula. Jadi kamu kalau boleh Ustazah nasihatkan kita jangan buat silap lah. Okey, pelan-pelan insya-Allah kita boleh. Okey. Kemudian kita dah tadi dhamir ghaib, maksudnya orang tu kita kata ganti nama yang ketiga. Sekarang kita tengok kata ganti nama yang kedua. Maksudnya kita bercakap dengan orang tu. Orang tu berada di depan kita. Okey, kita tengok lelaki dulu. Seorang lelaki. Okey, awak lah ataupun kamu. Anta zahabta. Anta zahabta ilal hadiqah. Kamu telah pergi ke taman. Antuma, 2 orang lelaki, zahabtuma ilal hadiqah. Okey, telah pergi ke taman. Okey, antum. Okey, zahabtum. Antum, kamu ramailah telah pergi ke taman. Okey. Kalau perempuan, anti, okey, zahabti. Okey, kamu telah pergi ke taman tadi. Okey, antuma zahabtuma. Okey, ingat antuma untuk muzakkar dan antuma untuk muannas ni sama
Okey, macam mana nak beza Ustazah? Sama je. Kita tengok ayat. Mungkin ada letak nama ke kan? Selalunya kita boleh tahulah. Okey. Antuma dhahabtuma ilal hadiqah. Kamu berdua perempuan telah pergi ke taman. Antunna dhahabtunna. Okey, kamu ramai perempuan, okey, hampa semua telah pergi ke taman. Okey. Okey. Kemudian kita tengok yang ke seterusnya iaitu dhamir mutakallim. Mutakallim ni yang dia yang bercakap. Okey, kata ganti nama diri yang pertama ana dan nahnu. Okey, ni laki ke perempuan sama je kita tak ada bezakan. Ana zahabtu ila Makkah. Saya telah pergi ke Makkah. Okey. Maksud Ustazah kat sini kata tak ada beza ana dan nahnu tu, kamu jangan silap anggap pula. Contoh kalau ana ghaniyatun, saya seorang wanita yang kaya. Beza kalau lelaki ana ghaniyun, saya seorang lelaki yang kaya. Okey, tapi dalam konteks fi'il ni dia sama. Laki atau perempuan kita guna zahabtu sama. Okey, contoh kita tanya orang, hang dah semayang ke belum? Kita nak jawab dah. Kita jawab sallaitu, saya dah solat. Okey, ana zahabtu. Okey, kalau kami zahabna. Na dia panjang nun alif. Kalau tadi hunna zahabna juga tapi dia tak ada alif kat sini. Kalau kamu perhatikan. Dan seterusnya Ustazah nak bagi tahu satu lagi. Ini macam tips lah, macam tips juga. Okey, fi'il madhi ni kita apa-apa perubahan, pertambahan dia kita tambah di belakang. Okey? Zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Okay, so apa yang berlaku semuanya di belakang. Okay, boleh Okay, saya harap kamu faham yang pertama. Kemudian kita sambung al-fi'lul mudhari'. Okay, fi'lul mudhari' maksudnya perbuatan yang sedang berlaku. Okay, perbuatan yang sedang berlaku. Okay, fi'lul mudhari' bukan maksud dia sedang, maksud dia kebiasaan, setiap hari benda tu ongoing kan. Kita boleh kata fi'lul mudhari'. Okey, maksud dia benda tu berterusan setiap hari boleh. Okey, kita sama juga dari segi dhamir dan fi'il. Dhamir dia kita sama. Kita kekalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sama anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. So kita ada 14. Okey, jadi yang ni sama, cuma bentuk fi'il dia tu ada sedikit perubahan. Tadi kalau kita tengok fi'il madhi, semua yang berlaku di belakang. Tapi kalau fi'il mudhari' dia ada depan pun dia ada berubah. Kadang ada berlaku pertambahan di belakang. Okey. Macam mana nak kenal Ustazah? Ya Allah. Tak apa, slowly tamahal. Okey, lama-lama insya-Allah kita boleh. Kalau tak boleh buka kamus, okey, cari buku, baca. Lama-lama kebiasaan benda tu macam akan dah ada dah dekat minda kita Okey. Huwa kita guna yadhhabu. Kita tengok tadi zahaba. Dalam bahasa Arab ni satu lagi uniknya perkataan-perkataan. Setiap perkataan ni dia ada root word dia. Perkataan asal dia, judrul kalimah. Okey, daripada perkataan asal ni kita boleh pecahkan perkataan ni kepada macam-macam kata yang lain. Nanti kita tengok. Okey. Okey. Yadhhabu. Okey, macam samalah macam bahasa Inggeris kan. Kalau eat kamu tambah eating, ing. Tapi itu satu je lah kan. Okey, tapi kalau bahasa Arab dia ada 14 yang kamu kena fikirkan. Okey. Huwa yadhhabu, dia telah pergi ke pasar. Minta maaf, dia sedang pergi ke pasar ataupun dia pergi sajalah. Ahmad yadhhabu ila suqi. Okey. Huma, mereka berdua, yadhhabani ila suqi, pergi ke pasar. Umar wa Sulaiman yadhhabani ila suqi. Mereka sedang pergi ke pasar. Okey. Hum mereka ramai lelaki yadhhabuna. Okey, dia tambah waw nun di belakang. Hum yadhhabuna ila suqi ataupun al-muslimuna, orang muslim yadhhabuna ila al-masjidi, pergi ke masjid. Okey, kalau perempuan pula, okey, hiya. Okey, hiya dia seorang perempuan
tazhabu. Kamu tengok tadi kita guna yazhabu, sekarang kita guna tazhabu. Ta di depan ya. Fatimah tazhabu ila suqi. Fatimah pergi ke pasar. Huma tazhabani. Okey, mereka berdua perempuan tazhabani ila suqi. Aisyah wa ummuha tazhabani ila al-Madinah. Aisyah dan emaknya sedang pergi ke kota, ke bandar Hunna. Okey, hunna yadhhabna yadhhabna ila dukan. At-tabibatu, para doktor perempuan yadhhabna, okey, sedang pergi ke tempat kerja mereka. Okey, tengok. Okey, ni beza sikit. Tadi hiya, perempuan kamu selalu ingat ta. Ta, dia tambah ta. Tapi tiba-tiba pelik. Satu ni dia guna ya, yadhhabna. Begitulah bahasa Arab ya. Okey, kemudian kita ada mukhatab. Kita nak cakap ke orang tu. Okey, anta tadhhabu ilal hadiqah. Kamu pergi ke taman. Tadhhabu. Okey, kalau dua orang, antuma tadhhabani, antum tadhhabuna. Okey, boleh faham Okey, kemudian kita ada untuk perempuan. Okey, yang ni beza sikit. Dia tambah tadhhabina. Ustazah, semua fi'il zahaba je Ustazah. Kalau fi'il lain saya nak cakap Ustazah, sama juga. Okey, kamu kena tahu acuan. Acuan dia tetap sama, kita hanya perlu tahu root word dia. Okey, akar perkataan tadi. Contoh saya nak kata kamu tulis, kamu perempuan kan? Anti taktubina. Sama. Okey, anti takulina. Anti tarji'ina. Sama Okey. Fi'il tu tak ada masalah. Okey, nanti kita padankan dengan acuan dia sahaja. Tazhabani, tazhabna. Tadi yadhhabna, sekarang tazhabna. Okey, tengok Ustazah kata fi'il mudhari' ni depan pun dia ada perubahan, belakang pun dia boleh berubah. Okey. Okey, kemudian ana dan nahnu. Yang ni tambah di depan. Ana azhabu. Nahnu nazhabu. Kami pergi. Kami pergi ke Mekah. Okey. Begitu juga kita selalu tengok dalam solat, okey, dalam solat banyak juga yang kita guna. Contohnya ataupun dalam puasa. Nawaitu sauma ghadin. Okey, saya telah berniat untuk berpuasa. Nawaitu. Itu fi'il apa? Fi'il madhi. Sebab nawaitu tambah di belakang. Untuk ana ni senanglah. Syaribtu, saya dah minum. Sollaitu, saya dah solat. Nimtu, saya dah tidur. Apa lagi? Kita kata ta'allamtu, saya dah belajar. Nasitu, saya dah lupa, saya terlupa. Okey. Kemudian kita niat solat, usolli. Maksudnya saya sedang solat lah. Usolli fardhu zuhri, usolli sunnat tarawih. Sama Kemudian kita ada sami'allahu liman hamidah. Sami'a, okey, fi'il madhi untuk huwa, untuk Allah. Sami'allahu, Allah mendengar siapa yang puji dia. Sami'allahu liman hamidah. Okey, hamidah pun puji juga. Okey, kemudian a'udzu, kita selalu baca a'udzu billah minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Ya, itu pun fi'il mudhari'. Okey, lagi kita baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu, saya minta. Jadi as'alu fi'il mudhari'. Okey, lagi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey, a'udzu, sama, berlindung dengan nama Allah, berlindung dengan Allah. Jadi itu antara contoh-contoh fi'il mudhari' yang kita gunalah. Kemudian mengucap, okey, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu fi'il mudhari'. Okey, ana. So kata bahasa Arab ni tak pernah pun sebut bahasa Arab ni, payahlah belit lidah. Padahal kita setiap hari dalam solat kita baca kan, niat kita, doa kita kan, kita tak perasan. Lagi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu tu contoh fi'il mudhari'. Okey, nahnu. Okey, nazhabu na'budu.
Okey, acuan dia begitu ya. Okey, kemudian seterusnya mungkin ada yang bertanya kan, Ustazah, fi'il madhi ni semua 3 huruf ke? Bahasa Arab ni memang 3 huruf saja. Kan? Ada juga fi'il mudhari' tu 4 saja huruf. Okey. Dan macam tu ke? Ramai yang tanya Ustazah okey, semua fi'il madhi tu kena baris atas ke? Macam mana nak kenal? Okey, jangan kalut dulu. Okey, memang Ustazah pun belajar bahasa Arab lama. Daripada sekolah menengah, kan? Tingkatan 1 sampai tingkatan berapa kan? So benda tu kita slowly lah. Okey, kita boleh insya-Allah. Okey, kalau nak cepat lagi, kamu kena rajin sikit lagi. Okey, fi'il ni kita boleh selalunya, okey, kita ada 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Yang biru ni semua fi'il madhi perbuatan yang lampau, yang merah ni semua perbuatan yang sedang mudhari'. Okey. Okey, kita tengok selalunya yang 3 huruf, okey, fataha, yaftahu, kataba, yaktubu. Ada yang tanya semua baris atas ke? Ada juga yang baris bawah, la'iba. Tengok, ini baris bawah. Macam mana nak tahu Ustazah? Ada memang peraturan dia dah memang macam tu. Okey, so kalau nak kita boleh tengok kamus kan. Okey. Tapi kalau hari-hari kita guna kita boleh dah. Okey, la'ibtu kuratul qadam. Saya telah bermain bola sepak kemarin. Contoh. Okey, jalasa telah duduk, yajlisu sedang duduk. So kita tahu yang ni je acuan dia. Lepas tu kita boleh sambungkan seterusnya. Okey, contoh safara, okey, bermusafir yusafiru. Jadi dia ada wazan dia ada acuan dia. Sa'ada, tolong menolong yusaidu, menolong. Akhraja, mengeluarkan, telah mengeluarkan, yukhriju, sedang mengeluarkan. Allama, mengajar. Okey, yu'allimu, sedang mengajar. Okey, jadi nanti mungkin lepas ni kamu ke kelas yang seterusnya advance sikit, kita akan tengok setiap pertambahan huruf dalam bahasa untuk fi'il ni ada maksud dia. Okey, maksud saling ke, maksud dia banyak ke. Okey, kita akan tengok perbuatan tu, pertambahan tu ziyadah tu akan ada makna-makna dia tersendiri. Okey, tawajjaha, okey, yatawajjahu, menuju. Okey, tanawala, mengambil. Okey, memakan boleh juga. Ta'awan, ta'awana, tolong menolong. Ta'allama, saling belajar. Okey. Lagi istaghfara. Istaghfara, beristighfar dia telah beristighfar. Istakhraja, dia telah keluarkan. Istaqbala, dia telah menyambut tetamu, menyambut contohnya. Okey, jadi dalam fi'il kita ada yang 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Okey, jadi insya-Allah lah Ustazah rasa boleh pelan-pelan Nanti kita tengok latihan di bawah. Okey, latihan sil bainadh dhamair wal af'al, padankan antara kata ganti diri dan kerja Okey, ini ada yang campur mudhari' pun ada, madhi pun ada. Kemudian ikhtar al-af'al al-munasibah. Ya Ustaz, yang ni semua kamu tengok fi'il berlaku di belakang kan? Fi'il madhi. Jadi kalau tak tahu maksud mesti buka kamus. Kalau tak malas juga buka kamus, bukalah Google Translate. Cari maksud, dapat idea. Okey? Okey. Kemudian kita ada af'al ini pun sama juga, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tapi ini fi'il mudhari'. Okey, tak apa. Nanti lama-lama buat latihan dengan lebih, okey, kita akan lebih terbiasa dengan fi'il ya. Okey, fi'il amar Ustazah akan buat lepas ni. Okey, satu kelas yang asing insya-Allah ya. Idzan hadza faqat minni li hadzal yawm. Ashkurukum ala husni istima'ikum wa husni ta'awunikum. Atrukukum fi riayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.